Hai, Assalamualaikum, anda bersama saya Farah untuk minggu aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara dalam arena teknologi sepanjang minggu lalu. Google kini telah mengumumkan kepada para pengguna tempatan yang menggunakan perkhidmatan mereka berkenaan dengan peningkatan kadar caj SSD kepada 8% bermula 1 Mac 2024. Kadar SSD semasa adalah 6% dan ia akan ditingkatkan kepada 8% selari dengan pengumuman kerajaan ketika Belanjawan 2024 sebelum ini. Ini secara tidak langsung akan membawa kepada sedikit peningkatan kos yang perlu dibayar pengguna dalam menggunakan perkhidmatan Google dan lain-lain. Majlis Agama Islam Singapura MUIS telah pun mengeluarkan fatwa yang membenarkan orang Islam untuk memakan daging yang dihasilkan menerusi cetakan 3D sekiranya ia menggunakan DNA haiwan yang halal. Ini menjadikan Singapura antara negara terawal mempunyai fatwa mengenai hukum memakan daging cetakan 3D. Daging cetakan 3D dilihat sebagai penyelesaian kepada isu sumber makanan di Singapura yang memerlukan ianya diimport dari negara luar. Ia bukan sahaja menyelesaikan isu keselamatan makanan tetapi juga mengurangkan isu pencemaran yang dikaitkan dengan penternakan haiwan seperti lembu, ayam dan ginseng. Kini bangunan Merdeka 118 yang baru saja dinobatkan sebagai bangunan kedua tertinggi di dunia pertengahan bulan lalu akan dicabar oleh Bush Azizi. Pembinaan Bush Azizi telah bermula beberapa minggu lalu dengan sasaran akan memintas ketinggian bangunan Merdeka 118 dan dijangka siap pada tahun 2028 di Dubai. Projek pembinaan ini akan menelan belanja $1.5 bilion apabila siap kelak. Ia akan menempatkan tempat kediaman, pejabat, pusat membeli belah dan hotel 7 bintang. Ketinggian akhir Bush Azizi dirahsiakan pada ketika ini bagi mengelakkan ia dipintas sebelum bangunan tersebut siap dibina. Sebuah ciri sekuriti dan keselamatan baharu akan diuji oleh Google di mana ia akan menghalang pengguna Android di Singapura daripada memasang aplikasi secara muat sisi. Singapura akan menjadi negara pertama yang diuji dengan ciri ini sebelum ia diperluaskan ke negara lain jika perlu. Ciri ini dibangunkan bersama oleh Google dan juga Cyber Security Agency of Singapore untuk mengekang masalah keselamatan cyber yang terutamanya berpunca daripada pemasangan aplikasi APK pada peranti Android tanpa melalui pengesahan security. Google akan memperkenalkan kemaskini baharu ini secara berperingkat untuk semua peranti Android di Singapura di mana kemaskini akan ditawarkan melalui Google Play Protect. Google telah menjenamakan semula Google Bard sebagai Gemini yang boleh digunakan sebagai pembantu maya menggantikan asisten pada peranti Android. Disebabkan ia berasaskan model AI Gemini Pro, ia boleh melakukan pelbagai tugasan seperti melakukan carian maklumat, menghasilkan caption untuk gambar, menghasilkan kod untuk perisian dan banyak lagi. Gemini akan boleh diakses pengguna di Amerika Syarikat sahaja buat masa ini. Pengguna global akan menerimanya secara berperingkat dalam minggu-minggu yang mendatang. Sebuah memorandum persefahaman MOU telah pun dimeterai oleh Majlis Pemandaran Ampang Jaya MPAJ dengan Celcom Digi Berhad bagi pelaksanaan Bandar Pita di Hulu Kelang berkuat kuasa selama 10 tahun bermula 6 Februari 2024. Kerjasama ini akan menyokong rangka kerja Bandar Pintar MPAJ bagi mentransformasi Ampang Jaya kepada Bandar Pintar. Pemeteraian MOU ini turut membolehkan kedua-dua pihak mengenal pasti penyelesaian bandar pintar yang terbaik sekaligus mengubah Hulu Kelang menjadi satu daerah bersepadu yang lengkap dengan persekitaran moden, boleh mempromosikan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kebajikan penduduk. Bermula 1 Mac 2024, TikTok akan meningkatkan caj yuran komisen untuk penggunaan platform TikTok Shop kepada para penjual. Caj baru tersebut akan mengambil kira caj SSD 8% yang akan dikuatkuasakan di Malaysia bermula 1 Mac 2024. Caj yuran komisen platform adalah sehingga 4.32% bergantung kepada kategori produk. Jumlah bayaran kemudiannya akan ditolak secara automatik pada tempahan akhir sebelum penjual menerima bayaran mereka. Selain yuran komisen, TikTok Shop juga mempunyai caj transaksi sebanyak 2.16% untuk setiap pembayaran yang berjaya. Angkatan Angkasa Amerika USFF berhasrat untuk membina sebuah sistem yang membolehkan bahan api pada satelit di angkasa lepas boleh diisi semula. Bagi pelaksanaannya, USF telah memilih Passive Refueling Module PRM yang direka oleh Northrop Grumman sebagai piawaian untuk satelit tentera dan kapal angkasa yang bakal berfungsi sebagai stesen minyak. Bukan itu sahaja, Northrop Grumman juga diberi kepercayaan untuk membangunkan
Geosynchronous Auxiliary Support Tanker yang akan menjalankan tugas ini di masa hadapan. OpenAI kini sedang membangunkan 2 ejen yang boleh mengambil alih kawalan sesebuah peranti sebelum melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Ejen yang dimasukkan ialah perisian AI yang dibangunkan untuk melakukan tugas tertentu. Ejen pertama berperanan mengambil alih peranti pemilik, PC misalnya, dan melakukan tugas kompleks yang selama ini memerlukan manusia. Manakala tugas ejen kedua pula ialah melakukan kerja berasaskan web seperti membeli tiket kapal terbang dan mengumpul data pengguna. Dengan kata lain, kedua-dua ejen melakukan proses automasi tugas-tugas manusia di pejabat. Oleg Kononenko, 59 tahun, secara rasminya telah pun menghabiskan masa selama 879 hari di angkasa lepas. Ini sekaligus memintas rekod yang dipegang oleh Gennady Padalka yang sebelum ini menghabiskan masa selama 878 hari, 11 jam, 29 minit dan 48 saat di angkasa lepas. Rekod yang dipegang oleh Kononenko ini dijangka akan kekal untuk tempoh yang lama kerana beliau hanya dijadualkan akan pulang semula ke bumi pada 23 September. Jika tiada isu berlaku, beliau akan kembali ke bumi selepas menghabiskan 1110 hari di angkasa lepas. Sekian saja untuk berita Minggu Aman sekali ini, dan sebelum kita berakhir, saya ingin mengucapkan Gong Xi Fa Cai Xinin Kuai Le kepada semua rakyat Malaysia yang berbangsa Cina. Dan semoga kita berjumpa lagi pada Minggu Aman yang akan datang. Bye!